Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas ini ada dua option yang terbuka kepada Najib Tun Razak. Satu option ialah judicial review, tapi judicial review ni memang susah nak dipertimbangkan. Jarang-jarang boleh menang judicial review. Yang kedua ialah pengampunan. Pengampunan telah diberi pada satu masa dulu kepada Datuk Harun Idris, Mokhtar Hashim dan juga Anwar Ibrahim. Tapi sekurang-kurangnya separuh dari hukuman perlu dijalani dulu sebelum pengampunan boleh dipertimbangkan. You tak boleh dapat pengampunan dalam masa minggu ataupun bulan. At least 50% of your sentence lah kata. Barulah boleh dipertimbangkan untuk pengampunan. Najib dipenjara 12 tahun, sekira dia tidak bayar denda 210 juta, tambah lagi 5 tahun. Tapi 12 tahun tu dia perlu serve 2/3, iaitu 8 tahun. Dan kalau kita ambil 8 tahun lah misalan sebagai benchmark, maka selepas 4 tahun, Najib duduk dalam penjara Kajang, mungkin pengampunan boleh dipertimbangkan. Jadi it's not going to be very fast. It's going to be sometime lah, satu masa baru boleh dipertimbangkan. Apa yang saya nak bincang hari ini bukan tentang perjalanan perbicaraan. Itu kita akan bincang, tapi dalam video satu lagi. Itu melibatkan isu undang-undang. Hari ini saya nak bercakap tentang the political implication. Sebab apa Najib dipenjarakan? Tak kisahlah Najib ni bersalah ke tak bersalah ke, perjalanan mahkamah ni betul ke tak betul. No, we don't talk about that. We talk about why Najib is now in jail. Sebab apa Najib sekarang duduk di penjara Kajang? Perkara ni bermula pada tahun 2013. Yang sebenarnya bermaknanya sudah 9 tahun. Najib boleh dikatakan, orang putih kata, the writing was on the wall 9 tahun dulu. Dan tahun 2013 ni apabila Mahathir mula-mula menyerang Najib. Tapi Mahathir menyerang Najib dari segi politik, iaitu Najib ni tidak menghiraukan penyokong-penyokong Melayu. Orang Melayu yang sokong UMNO, tapi Najib ni lebih tumpu kepada orang bukan Melayu. Najib ni cuba nak dapat sokongan orang Cina. Dan orang Cina ni tak akan sokong UMNO, tak akan sokong barisan. Berilah dia apa sekalipun. Dia orang minta ni, beri. Minta tu, beri. Duit curah kepada masyarakat Cina. Tapi dia orang akan ambil apa yang kerajaan beri, tapi dia tidak akan sokong kerajaan. Ini Mahathir kata kelemahan Najib. He does not support, help the Malays, the support base of UMNO. He wastes time on the non-Malays who will never support UMNO, never mind what you do for them. Ini tahun 2013, tapi perkara itu tidak menjadi isu hangat. Dan orang kata, biasalah Mahathir ni racist kan. Bila dia nak sokongan Melayu, dia ni serang Cina. Bila dia nak sokongan Cina, dia serang Melayu. Dia kata Melayu ni lemah lah, inilah itu. Jadi Mahathir ni dia main politik perkauman. He will say nice things about the Chinese to get Malay, to get Chinese support. He say nice things about Malays to get Malay support. Jadi tak usah kisahlah. Tahun 2013 sudah mula Mahathir menyerang Najib. Tapi the first round tu tidak begitu berkesan. 2014 Mahathir terjumpa satu weapon, satu senjata yang tajam yang boleh digunakan terhadap Najib. Dan senjata tu ialah 1 MDB. Ada seorang hamba Allah bawa isu 1 MDB ni kepada Najib.
Mahathir kontak Najib. Mahathir kata, awak ni ada skandal. Skandal 1MDB. Dan kalau awak tidak berjaga, maka awak akan terperangkap dalam skandal ni. Awak akan jatuh. Jadi, Najib tidak teguh Mahathir selama 6 bulan. Dan Mahathir komplain. Mahathir ada cakap dengan ramai orang. Saya sendiri dengar Mahathir bercakap. Masa saya jumpa Mahathir dekat London, dia kata, saya cuba tegur Najib. Najib tak mau dengar. Lepas tu Najib tak kontak saya. 6 bulan Najib tak mau bercakap dengan saya. Jadi Mahathir terasa tau. Yang Najib ni boykot Mahathir selama 6 bulan, tak mau bercakap dengan Mahathir selama 6 bulan. Dan ramai orang dia cerita tentang peristiwa ni. Termasuk saya sendiri, Mahathir ada cerita. Jadi 2014, krisis di antara Mahathir dengan Najib ni menjadi lebih teruk. Pada Disember 2014, Mahathir suruh Khairuddin Abu Hassan membuat laporan polis tentang 1MDB. Jadi di situ sudah nampak Mahathir fired the first shot. Mahathir lepaskan tembakan yang pertama terhadap Najib. 2 bulan kemudian, pada bulan Februari dan bulan Mac tahun 2015, Mahathir mula kumpul dia punya askar. Mahathir kumpul tentera dia, orang yang dia nak guna untuk serang Najib. Beberapa orang dalam kerajaan, beberapa orang dalam parti politik dan juga bloggers, wartawan dan sebagainya. Ramai. Tentera Mahathir ni bukan terdiri dari pegawai kerajaan saja, ketua polis negara, special branch, SPRM, bloggers seperti Sarawak Report dan beberapa orang lagi, termasuk orang politik. Orang politik seperti Muhyiddin Yassin dan beberapa lagi orang UMNO, termasuk orang politik pembangkang seperti Tony Puah, DAP dan sebagainya. Mahathir guna bukan saja orang politik UMNO, tapi orang politik pembangkang dan beberapa agensi-agensi kerajaan untuk menyerang Najib. Najib selama 6 bulan tidur. Najib tak buat apa-apa. Tapi Najib telah diberitahu. SPRM sudah bergerak anti Najib. Bukit Aman sudah bergerak anti Najib. Termasuk ketua polis negara, termasuk director special branch, semua. Hamid Bado misalan, secara terbuka dia mengaku, saya ni supporter Najib, supporter Mahathir, dan dia ni anti Najib kerana dia sokong Mahathir. Jadi terbuka dah. Ini bukan underground, ini sudah above ground punya movement. Tapi Najib tidak bertindak hingga bulan Julai. Dan apabila Najib bergerak bulan Julai, Najib cuma cederakan musuh dia. Dia tak bunuh musuh dia. Dia cederakan musuh dia. He just wounded, he just injured his enemies. He didn't kill his enemies. Maka apabila mereka tercedera, mereka berkumpul dan serang balik. Jadi dari tahun 2015 hingga 2018, 3 tahun tu mereka serang Najib atas isu 1MDB. Najib masih boleh survive. Najib tak jatuh lagi. Dan yang penting is Najib has to remain in power. Najib kena terus berkuasa. Najib kena terus menjadi Perdana Menteri. Kalau Najib jatuh, kalau Najib bukan lagi Perdana Menteri, maka habis. Ini macam kita naik kuda. Bila kita jatuh pada kuda, musuh kita akan serang kita dan bunuh kita. Jadi Najib sudah ada satu strategi, iaitu UMNO dan PAS akan berpakat. Electoral pact bermaknanya UMNO dan PAS akan berpakat untuk pilihan raya yang ke-14, PRU 14,
untuk menentukan yang UMNO akan menang, UMNO tidak akan jatuh. Dan selagi UMNO tak jatuh, selagi UMNO masih berkuasa dan Najib masih Perdana Menteri, Najib selamat. Jadi 3 tahun. 2015 hingga 2018, 3 tahun UMNO dan PAS setuju, berpakat untuk nak menghadapi pilihan raya yang ke-14 satu lawan satu. Jangan adakan pertandingan 3 penjuru. Laporan yang diberi ke Najib, perbincangan di antara UMNO dan PAS ni berjalan dengan licin. The negotiation between UMNO and PAS going on very well. Dan pilihan raya akan datang, iaitu pilihan raya yang ke-14, expected tahun 2018 ataupun 2017. UMNO dan PAS akan berpakat dan akan straight fight satu lawan satu di antara UMNO PAS dan Pakatan Harapan. Tapi yang sebenarnya laporan yang diberi ke Najib ni laporan palsu. Dalam dia orang cerita ke Najib, negotiation ni licin, everything going well. Yang sebenarnya satu perbincangan pun tidak diadakan di antara UMNO dan PAS. Tiap-tiap kali dia orang dah confirm akan ada mesyuarat ataupun perbincangan, last minute UMNO cancel. Postpone, tak boleh. Ada perkara mustahak. Jadi setiap kali dia orang dah tentukan mesyuarat, dia orang dah schedule satu mesyuarat, last minute dia orang cancel mesyuarat. Dan PAS pun tak faham sebab apa. Sudah banyak kali confirm mesyuarat, akhirnya last minute cancel, tak jadi. Tapi laporan ke Najib, perbincangan berjalan dengan licin. UMNO dengan PAS sudah setuju di mana UMNO akan bertanding, di mana PAS akan bertanding. Kerusi mana diberi ke UMNO, kerusi mana diberi ke PAS. Dan perjanjian untuk satu lawan satu, jangan adakan pertandingan 3 penjuru, settle. Last minute, 3 bulan sebelum pilihan raya, iaitu awal tahun 2018, perjanjian di antara UMNO PAS tu batal. Dan masa tu kita sedang bermesyuarat yang sebenar di Bangkok. Ramai yang sebenar. Saya tak mau sebutlah orang yang terlibat di dalam mesyuarat di Bangkok. Mereka tahulah. They know who they are. Sebab dalam 20 orang tu. Bukan seorang dua tu. Kita bermesyuarat di Bangkok. Dan kita diberitahu yang perjanjian di antara UMNO dengan PAS ni tak jadi. Cancel. Dan kita diberitahu, sebab kita tanya bagaimana tentang all this agreement. Dia kata agreement apa? Dah 3 tahun. Satu mesyuarat pun tidak diadakan. Every time dah confirm mesyuarat, last minute cancel. Tak jadi. Postpone. So kita terkejut. Kita kata mengikut cerita dari budak-budak Najib ni, everything going fine. Tak ada, dia orang kata. Satu meeting pun tidak diadakan. They keep cancelling dengan tidak ada sebab. And sampai hari ni. Tapi dah nak 3 bulan dah pilihan raya. Macam mana last minute? Dah kita 3 tahun kita ni duduk prepare. 3 bulan sebelum pilihan raya cancel. Dia kata mengikut special branch, laporan kepada Najib ataupun laporan kepada budak-budak Najib, barisan boleh menang 135 kerusi. 135 kerusi dari 222 tanpa kerjasama dengan PAS. We don't need PAS. We can win 135 seat without PAS. Tapi laporan dari Perisik, itu laporan dari, dia orang kata laporan special branch. Laporan dari Perisik ialah, intelligence kata, UMNO tidak boleh menang ataupun Barisan Nasional tidak boleh menang lebih dari 80 lebih kerusi. Kalau pertandingan 3 penjuru, 3 corner fight dengan PAS dan Pakatan, UMNO tak boleh menang lebih dari 85 kerusi. Dia orang tak percaya. Jadi adalah bertekak dalam meeting tersebut. Mereka kata no. Special branch confirm 135 kerusi kita menang tanpa kerjasama dengan PAS.
Jadi meeting tu tidak mencapai kata sepakat. Mereka rasa confirm we don't need PAS, kita boleh menang 135 kerusi, iaitu Barisan Nasional menang 135 kerusi dan UMNO boleh menang dalam 100 kerusi tanpa kerjasama dengan PAS. Grup satu lagi kata no, UMNO akan kalah teruk. UMNO barisan tidak akan menang lebih dari 80 kursi. Maknanya UMNO akan menang kurang lagi dari 80 kursi. So that issue bermaknanya tak selesai. Dan kita tidak diberitahu macam mana laporan ke Najib tu. Everything berjalan dengan licin. Dah banyak kali mesyuarat, padahal satu mesyuarat pun tidak diadakan. Dan selepas 3 tahun bincang, 3 bulan sebelum pilihan raya, just drop the whole issue. Barisan bertanding 3 penjuru. Dan kita beritahu sekiranya perkara ini berlaku, maka kemungkinan besar UMNO akan kalah. Dan sekira UMNO kalah pilihan raya dan Najib jatuh sebagai Perdana Menteri, maka isu 1 MDB ini akan diguna terhadap Najib. Bermaknanya, if BN, UMNO lose the election, Najib lose his position as Prime Minister, he's finished. Oleh kerana Mahathir sudah 4 tahun duk serang Najib isu 1 MDB mulai tahun 2014. Dia menengkat tahun 2015 all the way to 2018. Dan isu terbesar yang diguna terhadap UMNO dan Barisan ialah isu 1 MDB. Untuk nak membangkitkan kemarahan rakyat, mereka guna isu 1 MDB. Bermaknanya, sekira UMNO jatuh, Najib jatuh, kalau Barisan hilang kuasa, maka mereka akan terpaksa set an example. Bermaknanya, dia orang tak boleh lepas Najib. Dia orang perlu tangkap Najib dan menghukum Najib semata-mata untuk membuktikan yang tuduhan ni bukan fitnah. Tuduhan ni real. Dan mereka jatuhkan kerajaan Barisan Nasional atas isu 1 MDB ni bukan fitnah, tapi memang perkara yang betul benar. So Najib cannot afford to lose the election. Najib lose the election, he will lose his freedom. Kalau Najib jatuh dari jawatan Perdana Menteri, akhirnya Najib akan masuk penjara. Mahathir tidak akan lepas. Mahathir terpaksa masukkan Najib ke dalam penjara untuk membuktikan yang tuduhan tu betul dan bukan fitnah. So Najib's future, Najib's freedom depends on him staying in power as Prime Minister. Which means depends on UMNO Barisan also staying in power. Tapi perjanjian yang telah dibuat selama 3 tahun di antara UMNO dan PAS last minute cancel. Dan ini kerja orang dalam. Orang Najib telah beri Najib laporan yang palsu. Orang Najib telah beri Najib laporan bahawasanya kita tak perlu PAS. Tanpa PAS kita boleh menang 135 kerusi. Kita boleh bentuk kerajaan secara Barisan Nasional tanpa berpakat dengan siapa-siapa. Jadi kita tak payah kongsi kuasa, kita tak payah beri mereka kerusi. Kita boleh bolot, kita monopolize semua kerusi dan kita kalahkan mereka dalam pilihan raya. Dan kemungkinan besar Kelantan dan juga Terengganu akan jatuh ke tangan UMNO. PAS tidak akan menang di Terengganu, PAS juga akan kalah di Kelantan, UMNO akan menang state-state, negeri-negeri yang boleh dikatakan PAS kuat, tapi UMNO akan tawan negeri-negeri tersebut. So we don't need PAS, we fight PAS, we kill PAS di dalam pilihan raya yang ke-14, PRU14. That is the laporan yang telah diberi ke Najib. Laporan satu lagi mengatakan laporan special branch tu salah. Kalau kita bertanding dalam pilihan raya ke-14, 3 penjuru, UMNO's finish. UMNO tak akan menang lebih dari 80 kerusi. In fact, Barisan
tak akan menang lebih dari 80 kerusi. UMNO akan menang lagi kurang dari itu. Tapi ada orang di dalam pejabat Najib yang sabotage usaha untuk UMNO dan PAS berpakat. Mereka beri laporan palsu kepada Najib tentang 135 kerusi yang UMNO akan menang atau Barisan akan menang, dan akhirnya mereka tidak mau dengar laporan dari Perisik Intelligence Report yang mengatakan tanpa kerjasama dengan PAS, UMNO, Barisan akan kalah pilihan raya. Dia tak dengar. So, dia orang ambil nasihat Special Branch yang kita kata laporan Special Branch tak boleh terima oleh kerana banyak laporan Special Branch ni boleh dianggap sebagai laporan palsu untuk mengelirukan UMNO. Dan siapa dalam pejabat Najib ni yang bekerja dengan Special Branch yang memberi laporan Special Branch untuk meyakinkan Najib bahawasanya tak payah bekerjasama dengan PAS, mereka boleh menang tanpa PAS. Siapa dia? Ada orang di dalam pejabat Najib yang memain peranan tersebut. Dan adakah mereka ni ejen Mahathir? Adakah usaha mereka untuk menentukan yang UMNO Barisan kalah pilihan raya? Adakah mereka ni berusaha untuk menentukan yang Najib ni jatuh sebagai Perdana Menteri dan Pakatan akan ambil alih sebagai kerajaan, dan selepas tu mereka akan sumbat Najib masuk dalam jail? Najib perlu tanya, who are the people around him who actually Trojan horse? Ada Trojan horse di dalam geng Najib, pejabat Najib yang berusaha memberi laporan palsu kepada UMNO dan kepada Najib, dan ramai lagi dalam UMNO yang tak setuju. Dan mereka kata mereka tak setuju. Laporan Special Branch ni tak boleh terima, tapi mereka masih terima, dan they were proven correct. Maknanya terbukti yang mereka ni betul bahawasanya laporan Special Branch ni akan merosakkan UMNO dan akan menjatuhkan Najib, dan sekira Najib tidak awas, Najib akan dipenjarakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.